terkeluar teks sikit. Sekarang tengah banjir di Kuala Lumpur. Jadi Menteri boleh jawab dengan ringkas, tak ada masalah. Pergi turun jaga banjir. Saya berdoa semoga warga Malaysia yang berada di sini selamat daripada banjir, dan ahli-ahli parlimen boleh balik ke rumah petani, tidak perlu berada di sini sebagai kawasan PPS. Tapi kalau di sini pun saya dah bersedia untuk jadi mangsa banjir. Jadi macam mana pun kita berdoa semua selamat. Yang pertama sekali saya baca teks ini, apa tu, ya Muhammad boleh buat pilihan lah, jawab pendek pun tak apa atau tidak, sebab saya tengok hujan masih turun. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengusulkan supaya kerajaan memberi perhatian penuh dan mempertimbangkan untuk mengkaji semula pemberian peruntukan ahli parlimen pembangkang oleh kerajaan persekutuan. Dalam sejarah sistem berparlimen Malaysia, tidak pernah ada ahli parlimen pembangkang yang dinafikan hak untuk memperoleh peruntukannya bagi tujuan pembangunan kawasan parlimen yang diwakilinya. Saya akan terang ini selepas ini. Daripada pentadbiran kerajaan Menteri yang pertama hingga ke-9, tidak pernah sesekali mereka menafikan atau menyekat penyaluran peruntukan ahli parlimen pembangkang, sama ada secara terus, boleh saya baca luas sikit sama secara terus ataupun peruntukan yang diberi melalui permohonan. Dalam pilihan umum yang ke-15 yang lalu, tidak ada mana-mana parti yang mendapat majoriti kursi parlimen untuk membentuk kerajaan persekutuan. Tidak ada. Sik ada, orang Sarawak kata. Oleh yang demikian, kerajaan persekutuan yang sedia ada adalah merupakan gabungan parti-parti yang tidak mempunyai majoriti kursi parlimen. Pembentukan kerajaan persekutuan telah menamakan Ketua Pakatan Harapan PH, iaitu Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Akan tetapi, tertubuhnya kerajaan persekutuan yang baru itu selepas PRU ke-15 telah mengubah polemik atas aturan yang sedia ada, terutamanya melibatkan penyaluran peruntukan ahli parlimen pembangkang dan pengecilan skop pembangunan di kawasan parlimen pembangkang berbanding kawasan parlimen kerajaan. Di peringkat persekutuan maupun negeri, setiap wakil rakyat, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang layak mendapat peruntukan untuk kawasannya yang diterima melalui khidmat pusat khidmat masing-masing. Setelah hampir 2 tahun, ahli parlimen pembangkang memohon kepada kerajaan persekutuan untuk menyalurkan peruntukan bagi kawasan parlimen mereka. Kerajaan persekutuan telah bersetuju, tetapi secara bersyarat. Tindakan kerajaan persekutuan yang mengenakan syarat tersebut seolah-olah menafikan hak rakyat di kawasan parlimen yang terlibat, kerana setiap ahli parlimen yang dipilih merupakan pilihan rakyat. Malahan, tindakan kerajaan persekutuan itu juga bertentangan dengan prinsip yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10, beliau sendiri memperjuangkan supaya peruntukan dan dana pembangunan kawasan parlimen hendaklah diberikan kepada semua ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat, tanpa sebarang rundingan dan tanpa perjanjian persefahaman bersyarat. Sebaliknya, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin kerajaan persekutuan, perjuangan dan prinsip berbeza pula yang dibawanya. Justru itu, saya mohon pihak kerajaan memandang serius perkara ini dengan menyegerakan penyaluran peruntukan ahli parlimen pembangkang tanpa sebarang rundingan dan perjanjian persefahaman bersyarat yang bertentangan dengan demokrasi di Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri itu jawapan. Jawab pelan-pelan. Terima kasih Yang Betul. Terima kasih YB Arau. Berkenaan banjir mungkin saya boleh jawab sedikit sebab telah ditimbulkan tadi. Sebenarnya memang jumlah hujan yang turun pada hari memang terlalu lebat ya, dan telah dicatatkan sehingga lebih 60 mm sejam ya. Dan tapi apapun alhamdulillah tindakan segera telah diambil oleh pihak DBKL. Kita telah aktifkan 3 pam tadi, termasuk juga meningkatkan kapasiti smart tunnel, maka banjir telah segera dapat diatasi pagi tadi, dan alhamdulillah Arau pun sampai ke parlimen. Jadi insya-Allah kita doakan sama-sama agar KL terus selamat. Tuan Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, prinsip asas yang membawa kepada pengenalan peruntukan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kawasan parlimen hanyalah sebagai tambahan dan pelengkap kepada peruntukan di bawah rancangan Malaysia 5 tahun. Penyediaan dan penyaluran peruntukan ini adalah mengikut dasar sedia ada dan tertakluk kepada kemampuan semasa keuangan kerajaan. Walau bagaimanapun, sedikit pembetulan Yang Berhormat Arau, kerana peruntukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
ini bukanlah dimulakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pertama, ya, iaitu Tengku Abdul Rahman. Sebaliknya hanya bermula pada tahun 1975 di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak, dengan peruntukan sebanyak RM10,000 sahaja. Kemudian kadar peruntukan ditingkatkan dari semasa ke semasa berdasarkan kemampuan kewangan kerajaan serta perluasan skop program. Tuan Di-Pertua, dalam hal ini juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan pendiriannya dengan jelas. Jadi apa yang telah disebutkan Arau tadi tidak tepatlah, ya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa sesi waktu pertanyaan Menteri MQT di sidang Dewan Rakyat pada 7 Mac 2023 telah memaklumkan perlu ada proses perundingan di antara Ketua WIP Pembangkang dan Ketua WIP Kerajaan sebelum sebarang keputusan berkaitan peruntukan kawasan parlimen bukan kerajaan diputuskan. Perkara ini sekali lagi telah ditegaskan lagi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa sesi penggulungan perbahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat pada 19 September 2023, lebih kurang 6 bulan selepas itu, bahawa peruntukan kepada ahli parlimen bukan kerajaan akan diputuskan selepas selesai proses perundingan di antara Ketua WIP Pembangkang dan juga Ketua WIP Kerajaan. Jadi walau bagaimanapun, apabila wakil kerajaan iaitu Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Petra dan juga Ketua Kerajaan telah mengemukakan draft memorandum persefahaman MOU kepada Ketua WIP Pembangkang, MOU berkenaan telah ditolak pada 15 September baru-baru ini 2024. Bagi saya secara mentah-mentah telah ditolak tanpa maklum balas kepada wakil kerajaan dan hanya diketahui melalui sidang media sahaja. Datuk Di-Pertua, sebenarnya saya sempat berbincang dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Ketua Kerajaan yang juga menyatakan proses perundingan di antara wakil kerajaan dan wakil pembangkang boleh dianggap telah terhenti di sebelah pembangkang. Ini disebabkan wakil pembangkang sehingga kini tidak pernah mengemukakan maklum balas rasmi kepada wakil kerajaan, dan sehubungan itu tiada sebab untuk wakil kerajaan meneruskan rundingan sekali lagi. Tuan Di-Pertua, analogi ini seperti kita kata kerajaan telah melamarlah, ya, pembangkang, tetapi apabila lamaran tidak dijawab, jadi kita fahamlah, ya, kita tak manislah kalau kerajaan nak melamar lagi, ya, begitulah. Jadi dalam hal ini saya dimaklumkan sebenarnya ada juga Yang Berhormat, contohnya Yang Berhormat Muar, ya, telah menjawab lamaran kerajaan tersebut, dan itu pun beliau memohon beberapa pengubahsuaian dan kerajaan sedia menimbangkan. Sekiranya tiada sebarang maklum balas rasmi diterima daripada wakil-wakil pembangkang yang lain, maka ada kemungkinan wakil pembangkang yang akan menerima peruntukan ini adalah mungkin YB Muar saja. Jadi saya percaya Yang Berhormat Arau juga sedia maklum bahawa kerajaan tidak akan meminggirkan rakyat di negara ini dalam menyediakan peruntukan, terutamanya peruntukan pembangunan, tidak kira wakil rakyat daripada pihak mana yang terpilih di kawasan parlimen tersebut. Sebagai seorang bekas pegawai pejabat pembangunan negeri SDO Perlis, saya percaya Yang Berhormat Arau maklum bahawa kerajaan persekutuan mempunyai mekanisme tertentu, mekanisme khusus bagi menyalurkan peruntukan parlimen di kawasan parlimen pembangkang. Di Parlimen Arau tidak terkecuali daripada menerima peruntukan ini. Saya boleh memberikan senarai tersebut secara bertulis sekiranya YB perlu, YB mahu, dan kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan peruntukan undang-undang dalam membuat sebarang keputusan, termasuklah dalam perkara melibatkan pemberian peruntukan kepada ahli penerimaan pembangkang. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Ya, pertama terima kasih Menteri telah memberi jawapan. Tapi Menteri jangan jawab macam tu, sebab saya ni sayang kat Menteri, saya tak mahu balas balik sebab saya tak mahu Menteri terperangkap dengan polemik perbahasan yang sedang berjalan sekarang. Tapi Menteri tak jawab. Saya nak bagi tahu Yang Berhormat. Dalam tuntutan kemerdekaan, Malaysia menuntut kemerdekaan, hadir wakil Malaysia diwakili Tengku Abdul Rahman, kemudian British siapa dia, saya lupa orang. Tapi mereka berunding, Tengku Abdul Rahman jual harta, mereka berunding, maka tercapailah perjanjian kemerdekaan. Berunding dua pihak, panggil Malaysia, mari berunding. Hak yang ni MOU kerajaan buat, kami tak pernah dipanggil berunding. Siapa buat pun tak tahu. Kalau Yang Berhormat baca MOU tu, sesuatu yang boleh mempitamkan.
Ada dua kenyataan yang dikeluarkan. Satu yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin, yang keduanya yang dikeluarkan oleh Ketua WIP. Jadi ada Ketua WIP menyebut itu bahawa kami bersedia berunding untuk mengenai isi kandungan MOU. Itu tak diambil sebab saya tengok semua orang ambil pendekatan bebal. Tak bertahan lama bebal. Yang paling penting ialah kerajaan ini nama Kerajaan Perpaduan Madani, mesti ke arah perpaduan, bukan bebal. Bebal itu bukan perpaduan. Jadi soalannya ialah isi kandungan MOU tersebut telah melanggar Perlembagaan Persekutuan. Itu pertamanya perkara H, iaitu yang mengatakan bahawa kita ni manusia sama rasa, sama rata. Kenapa dimasuk perkataan itu? Untuk apa? Perlembagaan Persekutuan adalah perkalaan isi kandungannya cukup adil untuk semua. Kenapa dimasukkan benda yang melanggar Perlembagaan Persekutuan, terutamanya berhubung dengan perkara 153. Jadi kami tak mahu yang tu. Kami kata, kenapa tak ikut apa yang dibuat oleh kerajaan negeri SG4? Boleh bagi kat pembangkang, tak ada MOU. Bagi kepada kerajaan ni PKR, bagi. Kemudian Kedah bagi kepada BN, Kelantan bagi kepada BN, walaupun mereka pembangkang, tak ada. Semua sama. Terengganu nak bagi kepada orang, Jadi kita bagi pada semua. Soalannya, kenapa dibezakan? Ni saya ni kawan baik PMX. Hampa ni baru ya. Saya kalau baik tadi berjumpa dia. Esok dia sudah datang jumpa. Saya nak bagi tahu dia tu bagus. Dia memang boleh terima ni. Malah di antara jawapannya di Parlimen, suruh Ketua WIP datang jumpa Timbalan Perdana Menteri, besok kita bagi peruntukan. Tapi mereka tak sempat jumpa, seminggu baru jumpa. Saya pergi jumpa. Saya kata saya mewakili Jadi saya minta kenyataan Perdana Menteri itu dan ambil kira bahawa tanpa perjanjian pun boleh bagi. Soalan saya, kenapa dibuat MOU sebelah pihak? Kenapa tak dibuat MOU dengan berunding? MOU ni kena ada dua-dua pihak lah. Macam nak kahwin, kena ada dua pihak. Tak boleh kahwin dengan batang tiang, tak boleh. Kita kahwin dengan orang. Jadi kena ada perundingan lah. Jadi saya minta supaya ini tak payah jawab, saya minta Menteri tolong ambil ingatan bahawa kalau nak buat MOU, biarlah dua-dua pihak duduk seperti yang pernah kita buat pada yang lepas. Jadi speaker tahu saya masa dalam BN saya tolong dia habis-habisan. Sekarang dia duduk dengan saya, dia lawan dengan saya pula. Allah. Di Kebaralan saya tolong dia asli. Di Kebaralan dia lawan dengan saya kalau terus. Walaupun yang paling penting ialah kita pernah berkawan dan boleh berkawan. Tidak ada masalah. Kalau kita nak bermusuh, sampai bila boleh bermusuh? Musuh sekejap ya. Bila mati esok habislah. Jadi saya minta supaya dipertimbangkan MOU bersama di antara pembangkang dan juga kerajaan. Bukan, tapi tak bagi tak apa. Antara duit kerajaan juga duit hak you punya, tak apalah, pulanglah kan. Tapi kalau nak berunding, tak bagi tak apa. Berunding bagi nampak kerajaan ni kerajaan perpaduan. Ni dia sebut perpaduan kerajaan sila mendengar. Mendengar ya, tapi tak bagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita pulang pada Menteri nak jawab. Saya nak jawab juga sebab tak boleh tidur kalau tak jawab yang betul. Jadi bagi saya seperti yang kita katalah, sebenarnya MOU itu ada draft MOU. Jadi draft tu dah pun make it public kan. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah pun share dengan izin MOU tersebut dan kita boleh baca. Saya ada salinan ini dan saya baca satu persatu. Berulang-ulang kali saya baca untuk memastikan saya menjawab dengan yang betul kepada OIB Arau hari ini. Jadi bagi saya bila draft tu dan saya juga telah menyebut analogi melamar tadi. Jadi bila kita nak melamar ni, kita yang berhormat Arau pun sebut kena berunding kan. Jadi berunding barulah kita tahu berapa lama kita nak bertunang contohnya, berapa banyak contohnya satu lagi hantaran, semua tu perundingan yang berhormat. Jadi saya rasa itulah tadi bila pembangkang tak balik kepada kerajaan, jadi kita pun susahlah ya. Jadi itulah sebenarnya kita tidak zalim ya, dan kita menyatakan yang benar. Jadi insyaallah saya rasa mungkin seperti yang saya bagi tahu tadi, contohnya YB Muar bersedia untuk berunding dan saya rasa insyaAllah kita akan mempertimbangkan apa yang dikehendaki oleh YB Muar contohnya. Adakah yang Muhammad dapat pahala dengan buat macam ni pada kami? Zalim. Ya, Muhammad. InsyaAllah. Terima kasih. Saya nak beritahu, jangan pergi buat macam tu. Saya pun kena peruntukan saya boleh jumpa PMX, dia bagi kat saya. Saya kata tak boleh, saya PAS, saya PN. Kena bagi untuk semua. Muar pun tak akan terima. Sebab apa? Bukan kerana duit, perjuangan.
Itu saya yang minta mohon. Tak apa. Minta mohon. Bukan saya tak nak kawan. Kita ni duduk dah meja lain. Meja lain lah. Dulu meja sama. Dulu saya bayar, sekarang yang Muhammad bayar. Sebab Muhammad dalam kerajaan. Baik. Alhamdulillah.